الله إن الله كان توابا أستغفر 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 الله إن الله كان توابا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim. Inna fi dhalika laayatin afala yasma'un. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum sadiqin. Qul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun. Fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Sadaqallahul azim. Dan demi sesungguhnya kami telah memberi kepada Nabi Musa kitab Taurat, sebagaimana kami berikan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad. Maka janganlah engkau ragu-ragu menyambut dan menerimanya. Dan kami jadikan kitab Taurat itu hidayah petunjuk bagi kaum Bani Israel. Dan kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami, selama mereka bersifat sabar dalam menjalankan tugas itu, serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan kami. Pertentangan di antara satu golongan dengan yang lain itu, sesungguhnya Tuhanmu sahajalah yang akan memutuskan hukumannya di antara mereka pada hari kiamat, mengenai apa yang mereka berselisihan kepadanya. Dan belumkah lagi ternyata kepada mereka yang kafir itu, kami telah binasakan berapa banyak dari kaum-kaum yang kufur ingkar dahulu daripada mereka. Padahal mereka sekarang berulang alik melalui tempat tinggal kaum-kaum itu. Sesungguhnya kebinasaan kaum-kaum itu mengandungi keterangan untuk mengambil iktibar. Oleh itu tidakkah mereka mahu mendengar dan insaf? Dan tidakkah mereka yang tidak mahu taat dan bersyukur itu melihat bahawasanya kami mengarahkan turunnya hujan ke bumi yang kering kontang. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dimakan oleh binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka mengapa mereka tidak mahu memerhatikan semuanya itu supaya taat dan bersyukur? Dan mereka bertanya, bilakah datangnya hari pembukaan bicara yang dikatakan itu? Jika betul kamu orang-orang yang benar, katakanlah wahai Muhammad, tidak perlu diketahui masa datangnya, tetapi mesti dipercayai bahawa pada hari pembukaan bicara itu tidak ada gunanya lagi kepada orang-orang kafir kiranya mereka hendak beriman. Dan mereka pula tidak akan diberi tempoh berbuat demikian. Oleh itu janganlah engkau hiraukan mereka dan tunggulah kesudahan mereka. Sesungguhnya mereka pun menunggu kesudahanmu. Kita berada dalam penafsiran ayat-ayat terakhir surah As-Sajdah. Surah yang ke-32 pada juzuk yang ke-21 yang mengandungi 30 ayat. Dan malam ini ayat yang kita bacakan ialah ayat yang ke-23 sehingga ayat yang ke-30. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang hubung kait kitab Taurat dengan Al-Quran, Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping penjelasan tentang penegasan tentang keesaan Allah, kekuasaannya dan hari perhimpunan, dan penegasan bahawa kemenangan itu menjadi milik orang beriman dan kekalahan itu milik orang kafir. Dan penegasan tentang bagaimana keadaan orang-orang kafir sewaktu mereka nanti berada di hari akhirat dengan penyesalan yang tidak lagi mampu mengubah apa-apa.
keimanan mereka atau penyesalan mereka untuk mereka kekal dalam neraka. Kata Allah, laqad atayna Musal kitab. Wa laqad atayna Musal kitab. Bahawasanya kami telah menurunkan kepada Musa akan kitab. Fala takum fi miryatin min liqa'ih. Maka jangan kamu ragu-ragu dengan hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan kami jadikan kitab Taurat yang diturunkan itu petunjuk kepada Bani Israel. Allah menjelaskan kepada hamba-Nya dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya Allah mengurniakan kepada Musa alaihi salatu wassalam kitab Taurat. Kerana itu Allah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sebagaimana Nabi Allah Musa diturunkan kitab Taurat, demikian kami kurniakan padamu wahai Muhammad dengan kitab Al-Quran. Fa anta lasta bibid'in minar rusul. Wahai Muhammad, bukanlah kamu membawa perkara baru di kalangan rasul. Tetapi kamu sama macam rasul-rasul yang lain membawa perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya bila Allah Taala menjelaskan pada Nabi SAW bahawa Nabi Muhammad seperti Nabi Musa dari sudut kerasulan. Dan kitab Taurat yang diturunkan sebagai wahyu sama sebagaimana kitab Al-Quran sebagai wahyu. Maka apa yang berlaku kepada Nabi SAW bukan benda baru. Ia telah berlaku kepada Nabi-Nabi sebelum ini. Dan khususnya Allah Ta'ala sebut di sini ialah Nabi Allah Musa AS. Baik, kenapa Allah Ta'ala sebut Nabi Musa? Pertama, Nabi Musa ini Nabi yang disepakati oleh Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi percaya Nabi Musa. Orang Kristian juga percaya dengan nama Moses. Nabi Allah Musa AS. Tapi kenapa tak disebut Nabi Isa? Kerana Nabi Isa tidak dipercayai oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tidak pernah percaya kepada Nabi Isa. Baik dia seorang Rasul, apatah lagi sebagai anak Tuhan, apatah lagi Tuhan. Bahkan Yahudi menyatakan Isa itu anak zina. Anak tanpa bapa. Kerana pada logik Yahudi, bahawa Nabi Isa ini tak ada bapa, maka dia anak zina. Tapi malam, orang Kristian menghalakan permusuhannya pada orang Islam. Hanya kerana orang Islam tidak berkata Nabi Isa itu anak Tuhan, melainkan Rasul yang mulia. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Tidak terkurang darjat Nabi Musa. Tapi mereka tak marah Yahudi yang berkata Nabi Isa itu anak zina. Bahkan mereka buat satu persidangan dunia memaafkan Yahudi. Dari sudut Yahudi yang cuba membunuh Nabi Isa, Yahudi yang menafikan Nabi Isa, dan Yahudi yang menuduh Nabi Isa bukan-bukan. Mereka buat persidangan untuk maafkan Yahudi. Untuk jadikan musuh mereka orang Islam. Satu perkara yang aneh, kesesatan yang dibawa oleh pemimpin mereka. Sebab itu pada hari akhirat ataupun bila hampir kiamat, maka orang-orang Kristian mula menyedari kesilapannya. Kerana itu dalam Quran Allah sebut orang Kristian sebagai dhalin, sesat. Dia tak sebut dimurkai, sesat. Bila turun Nabi Isa, mereka kembali untuk mengakui kebenaran Islam dan beriman dengan syariat Islam. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran dan sebagaimana hadis-hadis yang banyak tentang penurunan Nabi Isa. Jadi itu aneh. Baik, kenapa tak disebut Nabi Isa? Kerana Nabi Isa tidak diakui oleh Yahudi. Maka disebut Nabi Musa yang menjadi kesepakatan semua. Untuk beritahu Nabi Muhammad SAW seperti Nabi Musa. Kalau disebut Nabi Muhammad seperti Nabi Isa, maka Yahudi takkan percaya. Kerana Yahudi yang mendiami kota Madinah. Dan ayat ini ialah satu dorongan untuk orang Yahudi beriman dengan Nabi SAW. Sebab Nabi Muhammad macam Nabi Musa. Dia Nabi dan dia Rasul. Yang ni Musa dapat Taurat, yang menjadi petunjuk kepada Bani Israel. Yang ni mendapat Al-Quran, yang menjadi petunjuk pada umat manusia seluruhnya. Oleh kerana Yahudi mengakui sendiri bahawa kitab Taurat itu banyak versi. Dan sepakat orang Yahudi bahawa kitab Taurat itu berlaku perubahan. Dan mereka menerima perubahan tersebut. Bahkan mereka mengarang kitab baru namanya Talmud. Dan mereka menganggap Talmud lebih kuat, lebih terpelihara daripada kitab Taurat.
Jadi tidak ada isu ketika mana orang Islam tidak mahu mempercayai Taurat yang telah diubah. Mempercayai Taurat yang diturunkan pada Musa itu asas. Tapi mempercayai Taurat yang ada pada Yahudi hari ini, itu bukan asasnya. Kerana penyelewengan. Kerana naskah yang hilang, naskah asal yang hilang. Berbeza dengan naskah Al-Quran yang asal ada. Yang disebut sebagai masa masa induk. Dan masa Uthman. Yang disepakati oleh semua. Baik umat Islam atau ahli sejarah akan keasliannya. Kerana kesepakatan umat akan Al-Quran ditulis pada ketika mana Rasulullah masih hidup. Berbanding dengan kitab Taurat, ianya disusun dan ditulis kembali selepas 200 tahun Nabi Musa AS wafat. Bahkan naskah asalnya hilang, tak ada. Kalau bawa naskah asal tak ada. Tulisan asal tidak ada. Sebab itu Yahudi sini tak percaya Taurat 100%, lalu mereka buat kitab Talmud. Dan mereka lebih meyakini Talmud daripada kitab Taurat. Oleh kerana itu bahawa bila secara hukum asal Taurat yang Allah turun kepada Musa, petunjuk, dan mereka fahami petunjuk. Dan demikian juga Al-Quran petunjuk. Dan Al-Quran ini kekal dan tidak berubah. Tidak ada siapa pun yang mampu mendakwa Al-Quran itu berubah walau satu ayat. Daripada datuk nenek moyang kita baca. Kalau kita hari ni cerita. Tuan-tuan dah hidup 50 tahun, 60 tahun. Quran dulu 60 tahun itulah Quran ni. Demikian yang hidup 100 tahun itulah. Demikian yang hidup 1000 tahun. Demikian yang hidup yang kita katakan sejak zaman Nabi SAW. Tak ada seorang kata kami jumpa naskah lain yang lain ayat ni. Tidak ada. Menunjukkan keaslian Al-Quran sebagai petunjuk. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah memberikan pada Musa kitab Taurat. Maka jangan engkau ragu-ragu wahai Muhammad dengan wahyu yang Allah turunkan padamu. Kebenarannya. Dia bukan engkau membawa benda yang baru. Kesinambungan dakwah yang dibawa oleh Nabi-Nabi yang terdahulu. Dan kami jadikan Taurat sebagai petunjuk pada Bani Israel. Sebagaimana kami jadikan Al-Quran sebagai petunjuk kepada orang beriman. Wa ja'alna minhum. Dan kami jadikan di kalangan pengikut Musa a'immatan sebagai pemimpin-pemimpin. Yahduna bi amrina, yang sentiasa mendapat bimbingan dengan wahyu kami. Lamma sabaru, kerana mereka bersabar dan mentaati kami. Sabar dalam mehnah dakwah, sabar dalam perjuangan, sabar dalam menyebarkan agama yang benar ini. Maka Allah lantik mereka menjadi pemimpin. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat yang kami turunkan. Baik, kenapa Allah jelaskan, masih lagi jelaskan tentang pengikut Nabi Musa yang setia? Untuk beritahu Musa AS Rasul. Dan Taurat kitab Allah. Dan orang-orang yang bersama Musa bersungguh-sungguh menyebarkan kebenaran ini. Sebagaimana Nabi Muhammad Rasul. Al-Quran itu wahyu dari Allah. Dan para sahabat ialah golongan yang bersungguh-sungguh dalam menyebarkan dakwah. Apakah kejayaan ataupun punca kejayaan Bani Israel dalam menyampaikan dakwah? Maka Allah Ta'ala menyebut sifat sabarnya dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para ulama menyatakan di antara sebab siapa pun bila mana dia memperjuangkan agama Allah, maka dia akan mendapat kemenangan atau akan dilantik menjadi pemimpin oleh Allah Ta'ala. Pertama, kerana sabar dalam mentaati Allah. Yang kedua, redha dengan segala perintah Allah. Yang ketiga, beramal untuk meninggikan agama Allah. Yang keempat, bersabar atas segala ujian pada jalan dakwah. Pada jalan dakwah. Keempat, empat sifat yang menjadikan seorang itu berjaya. Dan yang kelima ialah yakin dengan setiap ayat-ayat Allah. Maka Allah Ta'ala memuji Nabi Musa, memuji Bani Israel. Kenapa? Kerana ayat ini bagi mendorong Yahudi bagi mengikut Nabi SAW. Kalau dulu yang berjaya ialah Nabi Musa sebab dia berpegang teguh dengan kitab Taurat. Dan pengikutnya yang sebenar, yang berpegang teguh menyampaikan ajaran ini daripada Allah SWT sebelum ia diubah. Dan mereka Allah angkat menjadi pemimpin yang hebat. Di kalangan mereka menjadi Rasul dan Nabi. Selepas Nabi Musa, seperti Nabi Yusha bin Nun dan keturunannya menjadi Nabi dan Rasul. Ini semua kerana mereka mempertahankan Taurat asal yang diturunkan tanpa mengubah, tanpa memindah. Demikian akan berlaku pada umat Islam. Artinya supaya musyrikin Mekah tengok kejayaan orang-orang Yahudi dahulu ataupun Bani Israel dahulu. Kerana ini, iaitu kerasulan, iaitu wahyu,
iaitu pengikutnya yang tanpa ragu-ragu memperjuangkannya. Maka kamu juga begitu, wahai musyrik Mekah. Kalau kamu beriman dengan Nabi SAW. Beriman dengan wahyu yang diturunkan. Dan kamu memperjuangkannya, kamulah jadi pemimpin. Ini kerana orang-orang Quraisy ini mereka ialah bangsa yang cenderung untuk menjadi pemimpin. Bahkan boleh dikatakan kebanyakan kita cenderung untuk jadi pemimpin. Maka semua orang mencari resepi bagaimana nak jadi pemimpin. Setiap orang nak jadi pemimpin, dapat jadi YB. Semua orang kalau ditawarkan jawatan, digembira. Dia seronok. Tapi kepimpinan palsu tidak akan bertahan lama. Bahkan tidak akan mendapat redha Allah. Maka Allah mengajar kepimpinan sebenar. Kalau nak benar-benar menjadi pemimpin, maka dia kena sabar dalam mentaati perintah Allah. Kena redha dengan seluruh hukum Allah. Tak boleh pakai hukum otak sendiri. Ini hukum Allah, tegakkan. Dan kena berjuang. Kena berjuang bagi meninggikan agama Allah. Dan kena sabar dalam mihnah dakwah. Dan yakin setiap ayat dan perintah Allah SWT yang diturunkan, maka dia akan jadi pemimpin yang hebat. Sebagaimana Nabi SAW, sebagaimana Khulafa' Ar-Rasyidin, sebagaimana khalifah-khalifah yang terkenal. Mereka bukan pemimpin kampung, mereka menjadi pemimpin dunia. Siapa pun kalau kita tengok yang diakui kepimpinan dunia, latar belakang mereka yang ni, kekuatan mereka dalam menjaga agama Allah. Maka kita kalau nak kuat, rahsianya juga di situ. Macam mana nak kuat? Macam mana kita nak rasa kita ini dirahmati oleh Allah Ta'ala, diberi pertolongan selalu? Yang pertama kita dah sebut, mestilah kita senantiasa sabar dalam mentaati Allah. Puasa, zikirnya, baca Qurannya. Apa saja nama perintah Allah, mesti sabar. Kita kena iblis, antara belitang iblis, dia kata, tak payah taubat lah, kamu dah terlambat taubat. Jadilah buat baik ni. Penat kamu buat baik. Buat sikit-sikit dah, kamu pun dah tu. Itu dipanggil talbisul iblis. Maka Allah ajar kita supaya sabar dan mentaati Allah. Sabar. Kalau nak jadi orang baik, orang mulia. Dan juga kita katakan redha dengan seluruh perintah Allah. Redha. Kadang-kadang kita nak suruh hawa nafsu kita mengatasi perintah Allah. Jangan. Hawa nafsu tunduk bawah perintah Allah. Jangan pernah kita memberi ruang hawa nafsu lebih tinggi daripada perintahnya. Ini kita biarkan hawa nafsu kita. Sedangkan perintah Allah sebaliknya. Dan yang ketiga, mesti dalam hidup ni, hidup fikir macam mana nak tegak agama Allah. Memang kena fikir. Kalau fikir cuma perut, fikir cuma kekayaan poket kita, kantung kita, maka kita tak akan dapat apa pun kemuliaan. Tak akan dapat. Dan keempat, mesti dalam cabaran dakwah kena sabar. Kalah, menang, semua kena sabar. Tak boleh berundur. Dan tidak boleh putus asa. Tidak boleh berhenti berdoa kepada Allah. Sebab ini ada mihnah dakwah yang dilalui oleh semua para Nabi. Dan yang kelima yang kita sebut, yakin kepada setiap ayat-ayat Allah. Yakin tadi mendorong seorang sentiasa baca Quran. Sentiasa tadabbur Quran. Ini 5 resepi untuk seorang itu berjaya. Kita nak hebat. Sebagaimana umat-umat terdahulu hebat. Baik umat zaman Nabi Musa. Bukan umat zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan umat zaman Khulafa' Ar-Rasyidun. Bahkan umat pada zaman kegemilangan umat Islam. Mereka ada sifat tadi. Kalau kita hari ini tak ada sifat tu. Dalam bab taat pada Allah, kita cerut celah macam tu, tak berapa istiqamah. Di dalam amal kerja kita, cuma nak cari dunia, bukan nak tegakkan agama Allah. Dan kita tidak punya keredaan yang tinggi dengan setiap perintah Allah. Sentiasa ada pilihan kita. Allah perintah macam ni, kita perintah lain, saya nak ikut yang ni. Maka kita utamakan hawa nafsu kita. Dan sentiasa sabar dengan ujian dakwah dan sentiasa yakin dengan ayat-ayat Allah. Kemudian kata Allah SWT, selepas menyebut perbandingan Nabi Allah Musa dengan Nabi Muhammad SAW, kata Allah, Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Tuhanmu yang akan memutuskan siapa yang benar dalam i'tikadnya. Siapa yang benar yang akan mendapat pahala. Siapa yang benar yang akan mendapat dosa. Mendapat hukumannya dengan amal-amal yang dilakukan. Yang taat, maka dia akan mendapat di syurga.
Manakala yang derhaka akan memperolehi neraka. Baik, kenapa Allah sebut macam ni? Sebab kita katakan ketika mana musyrik Mekah menganggap bahawa mereka benar. Menyembah berhala ni benar. Maka sudah didakwa dan sudah dibahas dan sudah didialog dan sudah didebatkan, sudah dijawab kekeliruannya, maka mereka terus kata kamilah benar. Maka apa yang patut Rasulullah kata? Allah Ta'ala suruh Rasulullah kata pada mereka ginilah. Allah yang akan tentukan nanti. Allah yang akan tentukan siapa yang benar. Maka kalimah itu ancaman pada penyembah berhala. Sebab mereka tidak ada dasar dan tidak ada rujukan. Mereka berkata dengan hawa nafsu, kamilah benar. Kamilah betul. Baik, tak apa. Allah yang akan menghukumkan akhirat kelak. Contoh kita, kalau kita benar, kita punya keyakinan yang kuat untuk berkata demikian. Tak apa. Nanti akhirat kelak kita tahu siapa benar. Kepada orang yang terus menegakkan kebenaran dengan hawa nafsu. Kerana mereka yang mengikut hawa nafsu dalam i'tiqad dan akidah mereka, mereka tidak percaya pada hari kiamat. Jadi ayat ini tidak akan, ataupun mereka ni hujah mereka cuma mati kat dunia. Macam kita sebutlah. Mereka orang-orang kafir. Hujah mereka akan mati pada usaha mereka. Dah habis benda dah kita buat dah tak boleh apa. Tetapi orang beriman, hujah kita mati pada sisi Allah Ta'ala. Dengan kita berkata, Allah akan ada. Kita serah pada Allah. Kalau orang kafir, dia letakkan pergantungannya pada usaha. Bila usahanya habis, dia kata dah habis dah kita mati dah kita, maka dia putus asa. Kita meletakkan akhir pergantungan kita. Bukan awal pergantungan kita pada Allah. Lalu kita berkata, saya serah pada Allah. Orang berkata serah pada Allah nampak kembali kekuatannya. Nampak kembali kekuatan. Ya, dalam kehidupan kita, saya katakan, sebab orang kafir cuma percaya dunia. Dan bila mereka matikan hujah mereka pada kemampuan dunia semata-mata, kita akan nampak bagaimana putus asa menyerang mereka. Tetapi orang beriman tidak. Kita bukan letak full stop kita pada usaha kita. Full stop kita pada harta benda, tetapi pada Allah. Kita tawakal pada Allah. Maka kembali kekuatan itu datang. Saya serah pada Allah. Kembali pada Allah. Maka dalam dakwah juga begitu. Maka Rasulullah berkata, tak apa. Allah yang akan memutuskan nanti akhirat kelak. Dalam hal orang kafir dah tak ada cerita alam akhirat. Maka mereka ini, kita katakan terpukul dengan sendirinya. Sebab mereka tak boleh kata lebih. Dia berkata, saya betul. Takat tu dia betul. Ada hujah lain. Hujahnya lah kami betul, kami ikut nenek moyang kami. Maka Rasulullah disuruh berkata, baik. Allah yang akan memutuskan akhirat kelak. Kau mati, saya mati, Allah akan putuskan. Yang ini mendiamkan mereka. Kerana keimanan orang beriman pada hari akhirat. Dan mereka tidak beriman pada hal tersebut. Yang saya katakan mereka stop pada usaha dunia. Lalu mereka sudah kalah. Tidak sebut keyakinan. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan sesudah menerangkan tentang bagaimana kemenangan yang Allah Ta'ala berikan kepada Musa dan pengikut yang berpegang teguh dengan kitab Taurat. Demikian kemenangan ini akan berlaku pada Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya, para sahabat yang berpegang teguh dengan ajaran, dengan perintah Nabi SAW. Sebagaimana daripada keturunan Nabi Musa memerintah dunia. Lahir Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman. Maka demikian juga daripada Nabi Muhammad SAW akan lahir umat yang akan memerintah dunia. Persis bagaimana Daud dan Sulaiman memerintah dunia. Maka ia pun berlaku. Bahkan wilayah kekuasaan orang Islam jauh lebih besar daripada wilayah kekuasaan Nabi Allah Sulaiman pada zamannya. Kerana waktu mereka itu lebih ramai. Maka akhirnya kita melihat 2/3 dunia di bawah penguasaan umat Islam. Daripada Eropahnya. Bahkan dulu kalau kita sebut negara Andalusia, maka ia bukan termasuk negara Sepanyol, dia juga termasuk negara Portugal. Dan Portugal, Islam sampai kepadanya jauh lebih cepat daripada sampai ke Malaysia. Maka kan dendam kesemak tadi menyebabkan orang-orang Portugal mula menyebarkan ataupun memerangi negara-negara Islam. So negara Islam berpecah dan mengalami zaman tadakhum, zaman kelemahan. Kita tahu sejarah bagaimana mereka tawan Melaka dan seterusnya. Tapi nak beritahu Islam ni sampai ke Eropah. Memerintah bumi Sepanyol lebih 800 tahun. 800 tahun. Perintah bumi Sepanyol. Bahkan orang-orang Morocco pernah memerintah negara Sepanyol. Atau negara Andalusia. Di bawah pemerintah terkenal bernama Yusuf At-Tashifin.
seorang lelaki pemimpin barbar. Barbar ialah penduduk Maroko. Mereka terkenal sebagai orang kuat, orang gagah. Ni terbelakang ni Maroko popular, kita sebutlah popular. Ni Maroko yang pernah memerintah Sepanyol. Setakat dikalahkan Sepanyol tu biasa je. Dia merintah Sepanyol. Menguasai bumi Sepanyol. Kekuasaan waktu itu. Nak beritahu luas dengan adanya kerajaan Murabitin, kerajaan Muwahhidin yang besar di Eropah untuk menunjukkan kekuatan umat Islam sebagai janji. Sebagaimana berlaku kepada Nabi Musa dan pengikut yang setia berpegang Taurat. Terdiri daripada Nabi-Nabi yang menjadi pemimpin-pemimpin yang menguasai dunia. Maka akan lahir daripada umat Nabi Muhammad SAW pemimpin yang akan kuasai dunia. Dia berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan perintah Allah yang sentiasa berfikir untuk menegakkan agama Allah. Ia berlaku dan akan terus berlaku. Bahkan kita dah baca hadis, kesudahannya bahawa memang dunia ini akan dikuasai oleh orang Islam. Dengan keluarnya Mahdi, dengan turunnya Nabi Isa, maka komplit. Semua negara ini, seluruh dunia menjadi milik umat Islam. Bila dunia seluruhnya menjadi milik umat Islam, maka itulah tanda kiamat. Kerana tidak akan berlaku kesempurnaan, melainkan akan berlaku kekurangan. Bila sesuatu itu sempurna, berarti akan berlaku kekurangan. Maknanya bila dunia ini sudah dikuasai oleh orang Islam, berarti sudah sampai waktunya kiamat. Kerana Allah telah janji bumi ini akan milik orang Islam. Dia tak akan kiamat sehingga bumi ini milik orang Islam. Sebagaimana Allah sebut, wal-aqibatu lil muttaqin. Kesudahan milik orang bertakwa. Kalau zaman Nabi SAW, dunia belum lagi dikuasai oleh orang Islam sepenuhnya. Zaman Khulafa Ar-Rasyidun juga begitu. Zaman Umayyah, zaman Abbasiyah. Bukan zaman Uthmaniyah. Belum. Baru 2/3. Nanti seluruhnya dikuasai oleh umat Islam. Bermula dengan gerakan Mahdi. Sehingga turunnya Nabi Isa. Maka sempurna. Sehinggalah matinya Ya'juj Ma'juj. Pada zaman Nabi Allah Isa AS. Sesudah dibunuh Dajjal. Maka ketika itu tidak ada yang menyembah berhala. Mereka semua yang bertauhid. Dan pada ketika itulah amalan yang pertama yang Allah angkat ialah sedekah. Tidak ada lagi ibadat bernama sedekah. Tak ada dah. Kalau hari itu mereka nak bersedekah, tak akan diterima. Tak ada orang nak terima. Kenapa? Semuanya kaya. Sehingga kulit delima boleh jadikan tempat berteduh. Dia besar buah berkat bumi. Kulit delima, buah roman, kulitnya boleh berteduh. Boleh buat payung, dia besar buah dia. Kerana keberkatan tanah waktu itu. Dan juga kesuburan tanah. Ini tak ada orang nak terima derma. Tabung-tabung masjid dah tak ada lah. Semua orang dah kaya raya belaka. Kerana kita tahu bahawa ibadat yang pertama Allah angkat. Kalau ilmu pertama Allah angkat faraid. Ibadat pertama Allah angkat sedekah. Maka tak ada sedekah. Sebab itu bila orang tu mati, dekat nak mati, tengok malaikat maut, minta tempoh untuk hidup. Nak buat apa? Sedekah. Dia besarnya pahala sedekah. Sebab itu Nabi SAW terus ingatkan kita tentang biar kita berusaha sungguh-sungguh untuk bersedekah. Sebelum satu waktu kita nak bersedekah tak boleh. Akhirnya harta kita jadi faraid, tak boleh sedekah. Kalau kita diberi peluang hidup untuk beberapa minit, nescaya kita akan bagi harta itu pada jemaah. Nescaya kita akan buat benda itu. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau saya masih diberi tempoh hidup, saya akan bersedekah dengan seluruh harta saya dan jadi orang soleh. Yang sekarang tengah kita hidup, ibadat paling payah nak buat sedekah lah kedekut. Paling payah kita nak buat. Kerana melibatkan tekan-tekan ketamukan kita. Kemudian sesudah Allah menyebut tentang perbandingan dan sejarah Musa dan apa yang berlaku pada umat Muhammad SAW. Maka Allah menyebut, awalam yahdilahum, tidakkah mereka tahu? Tidakkah mereka mengambil pengajaran? Kam ahlakna, banyak umat. Kaum Thamud, kaum Ad, kaum Nabi Lut, kaum Ahqaf. Ahlakna min qablihi, kami telah binasakan semua mereka itu. Minal kurun, kurung-kurung yang lepas. Yamshuna fi masakinihim, sedangkan mereka musyrik Mekah. Kamu wahai musyrik Mekah, berjalan ulang-alik melalui kawasan tersebut. Mereka bila pergi ke Syam, mereka lalu kawasan umat-umat yang dibinasakan. Mereka lalu ke Yaman, mereka lalu umat-umat yang dibinasakan. Waktu ke Syam, maka mereka akan nampak kaum apa? Kaum Nabi Allah Saleh, kaum Thamud. Kaum apa? Kaum Nabi Lut melalui Madian. Itu laluan Syam. Waktu mana mereka ke Yaman, mereka lihat kaum Ad, kaum Nabi Hud AS. Kita tahu Nabi Hud dikebumikan di Yaman.
Suatu pertempatan bernama Ahqaf. Mereka lalu. Kawasan bernama Iramazatil Iman ataupun kawasan Iram. Mereka lalu. Mereka tengok semua dibinasakan. Ini kaum yang hebat, lebih gagah pada mereka, lebih kaya daripada mereka, lebih sihat daripada mereka. Lihat mereka dibinasakan serentak. Tuan-tuan, kalau mati maka tak disebut binasa. Mereka ini mati serentak. Maka itu disebut binasa. Kalau kita kata ustaz kan mati pun sama. Bererti berakhir. Tuan-tuan, mati ni orang tak panggil binasa. Mati itu benda normal. Tapi bila mati serentak orang tak panggil itu normal. Macam kita, COVID. Dengan mati serentak. Orang tak panggil itu normal. Orang anggap itu musibah. Padahal yang berlaku mati tiap-tiap hari orang tak anggap sangat. Orang pun tak heran sangat. Sebab orang anggap itu musibah. Semua kena pakai topeng. Semua kena jarak. Semua sekian-sekian. Sebab ini satu musibah. Kalau yang mati setiap hari sebab kita batuk kering siang, itu tak dianggap sebagai suatu musibah atau malapetaka besar. Kerana ia bersifat individu. Dan kita pun tengok faktor umur dia pun dah tua Ustaz. Umur 70 dah. 80 dah. Yang ni kaum Samud masih muda belia, masih kuat, masih kaya. Masih punya tenaga. Masih hebat. Masih sombong dan berbangga. Punya harta yang melimpah ruah. Tiba binasa sekelip mata. Habis kaum Ad. Habis kaum Samud. Habis kaum Nabi Lut. Habis mereka. Bahkan tempat mereka juga dihancurkan. Yang tinggal cuma kesan-kesan yang sedikit daripada apa yang telah mereka bina. Sebagai suatu tatapan dan iktibar. Tuan-tuan, yang kesan-kesan yang ditinggalkan oleh kaum ini tak ditinggal semua. Ditinggal sebahagian. Untuk menjadi iktibar. Sebab itu kata Allah, awalam yahdilahum, apakah mereka tak dapat petunjuk? Tak dapat pengajaran tentang kaum yang telah binasa, kurung-kurung yang lepas, yang mereka lalu kawasan-kawasan mereka. Inna fi dzalika laayat. Itu ada petanda besar. Bahawa kalau kamu kufur pada Allah, sebab mereka semua berselisih atau berkontra dengan Nabi masing-masing. Mereka orang-orang musyrik tahu bahawa dalam kaum Samud itu ada Nabi Saleh. Dan demikian sekian-sekian. Tentu orang akan tengok musibah-musibah tersebut. Kerana kejahatan. Macam orang kita lah tengok kenapa Brazil kalah. Sebab dia buang kucing. Tuan-tuan tak tahu cerita tu? Tak tahu. Dia buat ni. Kenapa Brazil kalah? Bukan sebab kena penalti tak pandai, bukan keeper tak pandai. Sebab bila kucing ada atas meja, dia ambil jurulatih campur kucing. Orang kata itulah tanda dia kalah. Manusia seumumnya melihat siapa bila dizalim, orang nampak itu punca kalah. Kita kan dulu dengar ada orang jenis pemain bola duk tengking orang tua tu, orang pun nampak dia akan kalah. Manusia memang diajar begitu. Allah ilhamkan begitu. Bila kalah ni kita tak akan nampak sebab ni, mereka akan nampak apa dosa mereka buat ni. Kerana Allah memang nak gerakkan manusia untuk faham dosa. Maka kaum Samud ni, dia binasa sebab apa? Apakah dia tak pandai jaga kesihatan, dia tak ada teknologi, dia tak ada sistem pertahanan? Semua ada. Tapi dia mereka derhaka pada Allah, Allah binasakan mereka. Mereka zalim kepada Rasul, dibinasakan. Maka itu isu yang semua manusia akan lihat. Sebab itu Allah Ta'ala kata, tengoklah kaum yang dibinasakan itu, yang kamu berjalan tempat mereka. Lepas Allah menyebut tentang kebinasaan yang Allah lakukan pada yang mendustakan perintah Nabi dan Rasul. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang dalil Allah boleh menghidupkan balik. Kata Allah, awalam yarau, tidakkah mereka melihat? Anna nasuqul ma, kami arahkan air ilal audil juruz, kepada tanah-tanah yang gersang, fanukhriju bihi zar'a, maka tiba-tiba bertukar subur lalu mengeluarkan tanam-tanaman, ta'kulu minhu an'amuhum, yang dimakan oleh binatang-binatang ternakan mereka, wa anfusuhum, dan diri kamu sendiri. Afala yubsirun, tidakkah kamu melihat dan mengambil pengajaran? Baik, yang pertama Allah tunjuk kekuasaan Allah mematikan manusia. Kau ni mati sekaligus. Akan sampai masa Allah akan matikan manusia sekaligus yang dinamakan kiamat. Sebagaimana kaum Samud dihapuskan sekaligus, tak tinggal keturunan. Kaum Ad juga begitu. Dan kaum Sadum juga begitu. Semua mati. Dihancurkan buminya. Maka demikian juga kuasa Allah dan menghidupkan kembali. Allah beri suatu tamsilan tanah yang kering kontang. Yang secara logik nampak tak boleh hidup lagi. Tiba-tiba Allah Ta'ala siramkan air dengan hujan. Nasukul ma', Allah turunkan hujan. Ilal audil jurus,
pada bumi yang dah kering kontang, dah merekah. Tiba-tiba bila turun air hujan, apa jadi kepada mereka? Apa jadi pada tanah tersebut? Fanukhriju bihi zar'a. Keluar tanaman. Daripada mana keluar tanaman? Dari tanah. Demikian kamu akan mati, akan keluar dari kubur. Kamu mati memang nampak kering kontang. Tentang mayat, bila dia mati dia akan hilang air dalam badan. Sebagai satu proses perebutan dia. Repuk dia. Masa itu sumber air tak masuk. Airnya mula hilang daripada badan. Keluar semua. Kencing keluar, tahi keluar belakang. Dia mula kering dan kering dan kering. Mayat tadi. Akhirnya daging-daging pun habis. Tinggal kulit dengan tulang. Akhir semuanya hancur lebur. Kalau kita tengok mayat hancur ni sama seperti kita tengok tanah-tanah debu yang dah kering kontak. Kalau tuan-tuan pernah tengok mayat hancur. Yang kita orang kat Mesir, memang cara tanam mayat tadi, dia letak lubang, dia bukan lubang, dia letak mayat. Dia letak jenazah. Bila dah hancur, dia sepah ke tepi, letak mayat baru. Dia recycle tanah kubur. Dia waktu tu kita tengok lah. Kita ingat ke handmade atau handmade orang tertinggal, rupa tengkorak. Oh, ingat handmade. Asyik tak ambil. Tengok, kepala orang hancur. Kaedah kubur dia macam tu. Tadi memang dia kita katakan menggunakan tanah semaksimum. Dan dia mayat tak hancur, maka dibiarkan, tak usik. Kalau mayat tadi hancur, dia letak tepi. Tulang-lulang semua letak tepi, dia letak mayat baru pula. Hancur, tak tepi, mayat baru pula. Maka kita tengok bagaimana rupa bentuk mayat yang dah hancur. Ya, ada barulah, yang baru. Tengok, macam saya katakan, macam tanah kering yang kita katakan seperti kering kontang merekah. Hancur, nampak berdebu, nampak naik debu dia. Seperti debu mayat tu naik. Perumpamaan itu Allah kata, seperti bumi yang kering kontang, nampak debu tu dah naik, dek keringnya. Debu naik. Macam kita tengok padang pasir, bila angin datang nampak naik debu-debu. Maka turun hujan. Lalu mengukuhkan isi padu tanah tadi. Menukarkannya menjadi subur. Lalu keluar tanaman. Sama kamu mati, macam pokok, macam tanah kering kontang, kamu akan keluar seperti tanaman. Allah berkuasa melakukannya. Sebagaimana analogi tadi. Allah Ta'ala tak buatlah hidup manusia sebagai contoh. Kan itu sebagai ujian. Allah beri contoh lain. Allah beri dua contoh di sini. Pertama, contoh bagaimana Allah binasakan satu kaum. Yang binasakan kaum-kaum ini yang berkuasa membinasakan seluruh manusia pada hari kiamat. Kemudian yang berkuasa menghancurkan semua ini mampu dan berkuasa menghidupkan semula sama seperti tanah kering kontang yang akhirnya keluar tanam-tanaman. Itu pentamsilan ataupun contoh yang mudah. Sebab manusia kan nak faham sesuatu, dia akan faham kaedahnya. Memang Allah jadikan kita mudah faham sesuatu dengan contoh. Contohnya macam ni, contohnya macam ni. Sebab kenapa kita bagi contoh, ada benda kita tak boleh datangkan dengan hakikat. Dengan sebab-sebab tertentu. Tapi contoh. Tuan-tuan tengok bila orang buat pelan rumah. Kita pergi dekat tempat orang jual rumah. Dia pun buat replika rumah. Dia pun guna skala. Atau kita katakan dia punya keluasannya berapa, dia akan guna kaedah skala dia. Dia buat benda ni sebagai contoh. Jadi kita pun tengok ini rumah contoh. Kecil dia buat rumah mini. Tapi besar dia sama tapi dia buat dengan skala yang lebih kecil. Untuk kita faham. Dia buat ni. Dia katakan model rumah, model masjid. Saya tanya sahabat saya. Dia buat masjid harga 22 juta. Pergi pondok dia. Saya kata ni berapa kau ustaz nak buat masjid 22 juta. Kita pun tengok replika kecil dia buat ni. Sebagai satu cara. Dan ni berapa? Ni pun ustaz harga 20,000. Simple tu. Sebagai satu contoh untuk arkitek tu faham. Ataupun kalau orang melawat faham ni bentuk keluasan dia. Dia sama dengan yang tu, cuma dikecilkan. Disheringkan, dikecilkan. Kenapa? Untuk beri contoh. Kita beri contoh. Benda yang sama bila Allah nak beri contoh. Allah tak akan beri yang sungguh tu sebab apa? Belum laku, belum masa. Maka Allah beri contoh macam mana manusia dihidupkan. Sama seperti tanah kering kontang yang memang tak ada harapan tumbuh-tumbuhan, tiba-tiba turun hujan lalu segar. Contoh dulu kita sebut Mekah ni mustahil keluar tumbuhan. Bila berlaku akhir zaman, Rasulullah pernah menyebut bahawa tanah-tanah yang disebut padang pasir akan menjadi menghijau. Ada seorang namanya orang kaya, nama Walid Talal, kaya. Dia cari satu padang pasir,
dijadikan dia punya syarikat namanya The Kingdom. Syarikat besar, Kingdom. Ditukar padang pasir tadi menjadi suatu padang hijau. Padang hijau di tengah padang pasir dibuat padang hijau. Dialirkan air sekian, maka tumbuh. Yang kita tengok mustahil bagaimana tanah kering kontang, tanah padang pasir akan ada tumbuh-tumbuhan macam ni. Demikian mereka buat. Tanya orang yang pergi haji dulu, Padang Arafah dulu, tuan-tuan lapang. Akhirnya pada era 90-an mereka mula tanam pokok. Waktu mereka mula tanam pokok, mereka berbahas dengan fatwa. Apa hukum tanam pokok di Padang Arafah? Sebab Padang Arafah ni satu bentuk ujian haji, dia panas. Lalu sebagai ulama berisyak nak tanam pokok di Padang Arafah. Dan kita tahu Arafah ini tanah halal. Dia bukan tanah haram, dia tanah halal. Kita wukuf di tanah halal. Maka apa hukum kita tanam pokok? Dan apa hukum cabut pokok tu? Kerana cabut pokok tu ialah di tanah halal. Lalu sebagai ulama kata tak ada masalah. Sebagai kata tak boleh. Sebab haji ni kan memang kena susah. Dia tak boleh senang. Jadi ulama berbeza pandangan apakah haji ini kekal dengan susah dia atau boleh kita buat senang. Sebab kadang-kadang mereka terfikir, tuan-tuan nak buat macam kalau kita sa'i tu kan, buat je dia bergerak macam airport. Tuan-tuan jalan kat airport tu. Airport yang bergerak. Jadi kalau kita jalan tu macam melompat laju. Itu kalau buat macam tu kan sa'i senang, siap. Siap dah sa'i. Atau tawaf jenis keliling dengan ada yang kata tak boleh. Dalam melaksanakan ibadat haji, tak boleh buat benda macam tu kerana dia lari dari sudut falsafah haji. Kerana sifat haji ni dia mesti ada suka-sukaran. Dia mesti ada masyaqqah. Sebagian tak benarkan tanam pokok di Padang Arafah. Sebagian dia tak ada masalah sebab panas ni bukan kait pokok ke tak. Pokok dia cuaca. Maka memang benar bila di Arafah ditanam pokok, kekal panas juga. Siapa duduk Padang Arafah dia tahu panas. Air pun panas. Sampai kalau nak mandi di Padang Arafah, air tu kena tembak kat dinding yang mercik tu kita mandi. Dia tak boleh direct ke body kita. Terus telos baru masuk. Dia panas. Padahal kita duduk kemah VIP lah. Tandas dia ada aircon. Tandas VIP ni ada aircon. Jadi ramailah tertidur dalam tu. Aircon sejuk. Jadi kalau kita nak mandi, sembur ke dinding, mancau kat kita. Atau pergi ke dapur minta ais. Minta air banyak-banyak, capur baldi, mandi. Ais. Dek panas ni. Ini tak ada kena-mengena pokok. Dia bersifat cuaca ni. Jadi benar isyak ulama yang membenarkan tanam pokok di Padang Arafah. Itu cerita bagaimana kisah pokok ditanam. Dan isyak ulama. Lepas tu apa pula hukum letak air sembur dekat Padang Arafah? Di Padang Arafah kan dia ada air sembur nak sejuk kan. Takut orang pengsan. Bila orang sekarang kan manja-manja duduk dalam aircon belaka. Kata panas-panas tu. Orang dulu lain memang hidup dia macam tu. Dan mereka berisyak. Kelonggaran untuk ini. Isyak kata tak apa. Kerana itu taklah sampai kita katakan merosakkan makna dan falsafah haji. Kekal haji itu dia ada kesukaran-kesukarannya. Dan kesukaran yang lebih nyata untuk haji zaman kita ialah duit dan visa. Itu susah. Duit, visa. Yang kesukaran itu tak berlaku zaman dulu. Zaman dulu ialah perjalanan. Perjalanan yang susah. Sampai unta yang gemuk sampai ke Mekah jadi kurus. Dia jauh perjalanan berbulan-bulan. Kalau kita sekarang lebih kepada duit, lebih pada visa. Itu yang susah. Dia keluarkan visa 1 juta je. Dah berebut. Bayangkan 2 bilion umat Islam. 2 bilion umat Islam keluar visa 1 juta. Berapa nisbah dia? Umat Islam hari ni yang berjumlah hampir 2 bilion. Hanya 1 juta haji. Maka macam-macam kaedah yang digunakan. Maka kesukaran sekarang lebih pada benda macam tu. Kemudian kata Allah, wa yaqulun, dan orang kafir kata, mata hadzal fath in kuntum sadiqin. Bila kamu nak menang? Kalau betul kamu agama betul, kamu mesti menang. Kata Imam Ibn Jarir, daripada Qatadah, sahabat-sahabat Rasulullah berkata kepada orang kafir, innalana yauman yushiku an nastarih fihi wa nan'am. Kami nanti akan ada satu hari kami akan menang dan kami akan tenang. Akan ada. Lalu orang kafir persendakan, mata hadzal fath, bila nak menang ni? Bila nak menang? Sebab orang Islam berkata dalam keadaan mereka ditindas di Mekah. Kalau orang yang ditindas nampak tak mungkin menang. Lalu mereka kata, bila kamu nak menang? Kalau betul lah kamu ni orang yang benar, bila nak menang? Maka Allah Ta'ala menjawab, Kul yaumal fath, katakan hari kemenangan itu.
Hari yang tiada memberi manfaat kepada orang kafir akan iman mereka dan tidak lagi mereka diberi tempoh. Baik, perkataan fath ada dua makna. Pertama, kemenangan, yakni di dunia. Orang musyrik Mekah mempersendakan seolah-olah orang Islam tak akan menang. Sebab itu mereka teruja dalam perang Badar. Mereka anggap mereka akan lanyap orang Islam habis-habisan. Perang Badar. Maka Abu Jahal keluar dan seluruh pemimpin besar keluar. Yang cuma tak berani Abu Lahab. Tak berani keluar. Maka dia upah 2 orang ganti dia. Dia bayar pula sekian-sekian. Sebab dia rasa dia takut dengan doa Rasulullah SAW. Kalau dia akan binasa, dia takut. Di sebalik dia berani samsing. Bila hari perang ditunjuk penakut. Dia telah menunjukkan keaibannya yang sebenar. Maka Abu Jahal kata kita boleh hancur Islam. Mereka keluar dengan jumlah yang besar, 1000 orang. Dengan unta yang seramai 1000 ekor. Dengan kuda yang sebanyak 100 ekor. Artinya mereka ni rasa menang, lalu mereka minum arak. Mereka berjoli. Mereka kata kita akan menang. Itu kacang semua. Kerana kebanyakan orang Islam tidak ada pengalaman berperang. Kebanyakan mereka ni hamba abdi yang masuk Islam. Seperti Bilal bin Rabah. Ataupun orang kebanyakan seperti Abdullah bin Mas'ud. Cuma pengembala kambing. Mereka tak kenali. Cuma adalah beberapa orang mereka tahu. Gagah macam Siti Umar Al-Khattab. Seperti Hamzah. Yang lain-lain pun kata orang lemah. Dan orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansar pula bukanlah ahli perang. Bukanlah orang yang dia cuma perang kampung je. Perang gaduh kampung. Aus Khazraj. Mereka tak terbukti perang di luar. Ni jenis gaduh adik-beradik je. Tapi tak terbukti perang di luar seperti orang Quraisy yang telah menyertai banyak peperangan, termasuk peperangan Fijar yang terkenal. Sehingga mereka terkenal dengan gagah mereka. Ni kacang ni boleh buat. Jadi perkataan Al-Fathu di sini maksudnya kemenangan dari sudut peperangan. Yang kedua, Al-Fathu memberi maksud ialah hari kemenangan sebenar, iaitu hari kiamat. Dua-dua makna ini betul. Namun yang Allah sebut di sini kemenangan mutlak, yang di hari kiamat. Sebab itu kata Allah, Kul yaumal fath, katakan hari kemenangan sebenar itu, la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Waktu itu kalau orang kafir nak beriman, tidak akan beri manfaat. Walau hum yunzarun, dan mereka tidak akan diberi peluang. Fa'arid anhum, wahai Muhammad, jangan peduli lagi mereka. Wantadhir, dan tunggu apa yang Allah janjikan dengan kemenangan. Innahum muntadhirun, mereka pun sebenarnya sedang menunggu. Dan sebalik mereka kata tak percaya kamu kalah, mereka pun fikir, barangkali menang sungguh kot. Barangkali menang, tengok orang Islam, yakin mereka pada menang tu lain. Kami akan menang. Dan keyakinan orang beriman menjadikan ketakutan kepada orang kafir. Lalu mereka juga menunggu bila orang Islam akan menang. Akhirnya mereka lihat dalam peperangan Badar kemenangan itu berlaku. Dan seterusnya peperangan berikutnya. Maka ketika itu lebur segala ego mereka, berakhir segala kesombongan mereka, mati segala pemimpin mereka, maka tinggallah orang-orang yang selama ini diperbodohkan oleh pemimpin-pemimpin mereka untuk beriman kepada Allah Ta'ala dan kepada Nabi SAW pada hari pembukaan kota Mekah. Akhir semua masuk Islam. Maka mereka nampak sendiri bagaimana Islam menang. Sebab itu ada sebahagian yang cuba lari dan berkumpul lari, lalu mereka membentuk tentera dekat Hunain. Dengan harapan mereka akan mengalahkan orang Islam kali ini. Lalu mereka memanggil pakar-pakar tentera. Tetapi apa yang mereka usahakan berakhir dengan kekalahan yang teruk dalam peperangan Hunain. Sehingga rampasan paling banyak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam peperangan Hunain. Lebih 4,000 ekor unta yang dirampas. Berpuluh ribu kambing. Dan semua ditawan. Lelaki dan perempuan dan kanak-kanak. Kekalahan yang terbesar yang menjadikan sebenarnya tanah Arab tidak ada lagi penyembah berhala. Dengan berakhirnya peperangan Hunain. Perang yang berlaku pada tahun ke-9 Hijriyah. Selepas pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriyah. Maka berlaku perang Hunain. Maka Allah Ta'ala telah menunjukkan kebenaran apa yang Allah wahyukan. Kemenangan umat Islam. Itu di dunia. Dan akan berlangsung nanti kemenangan sebenar di hari akhirat kelak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.